Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita dah bertuah sangat kerana Cik Khairi dan juga Cik Saiful dapat bersama dengan kita. So sebelum saya mulakan lebih lanjut sesi ini nanti, so saya nak minta jasa baik kepada Cik Khairi dan juga Cik Saiful. Kalau boleh kita mulakan dengan Cik Khairi dulu untuk memperkenalkan diri dan cerita sikit latar belakang perniagaan ni. So daripada bermulanya sehingga dapat dana daripada SME Corp dan sehinggalah sekarang ni. Cik Khairi, boleh mulakan dulu Cik Gary, silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar Cik Gary, dengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi bin Abdul Rahman. Saya tuber 3. Okay, dulu saya berada di kem Air Keruh Melaka. Tapi sebenarnya saya adalah usahawan Negeri Sembilan. Masa zaman saya Negeri Sembilan tak ada kem air. So saya bercampur dengan orang Melaka. Saya tak pasti Tube 3 2000 berapa tu saya dah lupa. Tapi sebelum saya join Tube sebenarnya saya baru mulakan perniagaan lebih kurang dalam 1 tahun lah, tambah tolak 1 tahun lah. So betul-betul newbie dalam perniagaan sebelum saya join Tube 3. Okay. Titik permulaan perniagaan saya betul-betul daripada Tube lah. Habis ni Tube, bagi saya declare sebagai permulaan perniagaan saya lah. Saya mengusahakan perniagaan wedding planner. Saya punya company Walimah Turus Event and Management. So sekarang ni saya dah ada 2 dewan perkahwinan lah. Satu berada di Sempadan, satu berada di Senawang. Dan sesama butik saya berada di Senawang. So sekarang ni dalam sesama selain wedding saya juga ada restoran MK Cafe and Kopitiam. Saya tahun ni sebenarnya tahun ke-5 perniagaan saya lah, setelah bergelar usahawan lah. So sikit banyak kalau nak tanya latar belakang saya mungkin lepas ni lah. Kalau Cik siapa Cik siapa tak dengar. Okey. Saya boleh ceritakan lah saya berasal dari mana. Saya asal dari Tube apa, so perniagaan saya buat apa tu sajalah. Nanti kalau tuan nak tanya benda lain mungkin sesi depan ni ke nak terus cerita je. Tak apa Cik Gary, boleh. Terima kasih banyak. So kita mulakan kat situ dah. Okey, terima kasih banyak Cik Gary. Seterusnya mungkin Cik Saiful. Okey, Cik Saiful. Silakan Cik Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat petang. So terima kasih kepada pihak USSB dan Tuan Zaim sudi menjemput saya to be one of the panel lah for this interview kan. So nama saya Muhammad Saiful Zafri bin Muhammad Syaidan. Saya berumur 28 tahun. Okay, saya merupakan peserta Tube Tube 4, Tube Mega di Camp Kuala Kangsar. Perak. Dan saya Perak, di Camp Kuala Kangsar Perak, dan saya pun memang orang Perak lah, anak jati Perak, tapi cumanya saya punya bisnes baik. Saya punya bisnes tu di Lembah Kelang. So sebelum menyertai Tube saya dah start bisnes hujung tahun 2016 lah. Saya punya bisnes hujung 2016 dan saya join Tube pada saya mungkin 2018 macam tu lah. Right. So latar belakang perniagaan. Betul. Terputus sebentar ni daripada sorry, minta maaf Cik Saiful. Tadi dia macam putus sekejap. Mungkin lag sikit dia punya line tu. Okey, tak apa. Boleh sebut sikit balik back sikit. Okey. So nama Muhammad Saiful Zafri, berumur 28 tahun. Saya menyertai Tube 4.0 di Camp Kuala Kangsar Perak, juga merupakan anak jati Perak. Cumanya saya punya bisnes ni di Klang Valley lah. Alright, perniagaan atas brand Physio Mobile. Kita menjalankan servis fisioterapi di klinik dan juga ke rumah pesakit serta di office lah. Alhamdulillah sekarang ni mempunyai 6 buah klinik di sekitar Klang Valley dan juga Johor Bahru. So klinik pertama saya bila saya join Shah Alam, bila saya join Tube, saya dah ada klinik di HQ kita di Shah Alam.
And then kedua, kita ada klinik kita di Johor Bahru. Yang ketiga, pada tahun 2019 kita buka klinik ketiga kita di Wangsa Melawati, Wangsa Maju. Yang pada tahun lepas juga kita buka klinik kita yang keempat dan kelima. Keempat di Bandar Puteri Bangi, yang kelima di Kuala Selangor, dan terakhir kita buka hujung tahun 2019 di Kota Damansara. Kota Damansara. Kota Damansara. Alhamdulillah sekarang ni kita ada 6 klinik lah di sekitar Klang Valley dan juga Johor, dan ada juga beberapa in-house klinik lah yang kita collaborate dengan corporate, yang mana dekat Tabung Haji kita punya klinik sendiri, dekat Johor Port Berhad kita ada klinik, ada beberapa lagi lah. Alhamdulillah. Bagus. Terima kasih banyak Cik Saiful dan juga Cik Khairi. Teruja saya kan. So petang ni bila kita bersama dengan usahawan-usahawan hebat yang muda-muda lagi. Cik Khairi umur berapa Cik Khairi? Cik Khairi? Tak dengar kan? Mute. Tak dengar. Mute tu. 31 tahun ni. 31 tahun ni. Okey, baik. Terima kasih banyak. Kita punya usia pun tak jauh beza ni semua ni. Lebih kurang. Cuma saya lah yang paling tua. Saya 35. Banyak pengalaman banyak. Banyak pengalaman sama-sama kan, kita sama-sama. Okey, baik. So, kalau boleh diceritakan lah Cik Khairi kita pergi pada Cik Khairi dulu. Okey. Macam mana Cik Khairi dengan yelah sebelum masuk program Tube ni memang katanya tadi tak kenal dan sebagainya dengan SME Corp. So bila dah kenal SME Corp tu dapat geran RM15,000 tu, saya ingat itu merupakan satu bantuan permulaan kepada Cik Khairi yang memberikan impak yang besar. Boleh saya katakan begitu. Jadi daripada situ tu macam mana Cik Khairi mengorak langkah sehingga membentuknya Cik Khairi pada hari ini. Perniagaan Cik Khairi pada hari ini. Silakan Cik Khairi. Okey, sebenarnya saya keluar daripada Tube ni. Sebenarnya dalam program Tube sendiri ada macam dulu, mungkin sekarang ni dia dah konsep lain. Macam dulu kita 3 minggu 21 hari. Seminggu setengah yang pertama kita ada sesi macam askar, ada ala-ala latihan askar lah. Lepas tu banyak program-program lah. So semasa saya dalam Tube lah banyak program kerajaan dengan NGO yang datang, so buka peluang untuk usahawan baru, usahawan muda yang baru maupun yang lama pun benda tu sangat membantu lah. Yang saya sendiri baru usahawan baru yang tak tahu apa-apa, maksudnya masa dalam Tube tu kenal MARA, kenal PNB, kenal SME Corp. Dulu saya ingat SME sama, SME Bank, SME Corp sama. Rupanya SME Corp lain, SME Bank lain. So CGC, so semua kenal daripada Tube. So macam mana kalau tuan punya persoalan, tuan Zahir punya soalan macam mana saya mengorak langkah, keluarnya Tube 3 setelah dapat geran RM15,000. So sebenarnya saya gunakan dana yang dapat tu betul-betul untuk perniagaan. Saya upgrade saya punya barang, macam saya buat catering, saya buat marketing, so upgrade saya punya barang sikit. So benda tu sebenarnya menjadi titik permulaan untuk customer memilih kita, bagi kita ikut trend. Macam saya wedding planner, pelamin kan, trend dia terlalu cepat. Maksudnya trend baru 1 bulan, 2-3 bulan dah pelamin design lain. So kita kena follow the trend. Kalau tak follow, kita akan ketinggalan. So kita nak dapat customer agak sukar lah. So maksudnya duit modal RM15,000 tu yang modal permulaan. So lepas saya kenal SME Corp, saya dapat tahu SME Corp membantu usahawan dari segi geran. So saya masa tu saya buat dewan pertama saya, nama dewan tu Dewan Embun. So saya buat dewan dan SME Corp bantu. Saya dapat geran pertama big, agak besar lah amount yang saya sendiri pun tak sangka boleh dapat. Sebab bila geran kita dapat, kita tak perlu bayar balik. Even though 50% pun daripada kos hangus kita pun bagi saya besar lah. Kos buat dewan pun RM100,000. So 50% kita dapat balik, return back balik. So benda tu sangat membantu. Daripada situ saya kata mengorak langkah. Daripada dewan pertama saya buat dewan kedua, saya buat dewan ketiga. Masa saya buat dewan ketiga, dewan kedua dewan pertama saya lepaskan. Sekali saya maintain dengan 2 dewan lah.
kebanyakan saya buat day one, saya apply drip lah. Saya 2 kali dapat drip melalui SCB Corp dan sangat bantulah. Dan sekarang ni sebenarnya PKP adalah satu musim di mana macam saya wedding planner sangat terjejas lah. Kita perkahwinan memang tak boleh berlangsung sepanjang PKP. So saya inisiatif untuk buka restoran. Sekarang ni saya tengah set up satu restoran dekat Senapang. Okey, Cik Gary. Yang tu kita nak bawa nanti cerita tu, kan? Tapi seronoklah cerita tu, kan? Inilah dia usahawan, kan? Dia punya pandangan tu jauh, kan? So, okey, terima kasih banyak Cik Gary. So kita nampak bagaimana Cik Gary bermula tadi. So daripada 15,000 tu dia kenal networking, lepas tu memahami pelanggan dan akhirnya daripada networking dan memahami ikut trend pelanggan tu, semasa tu dia hari ni mempunyai berapa? 2 dewan je Gary, 3 dewan. 3 dewan tapi 3 dewan. Itu lah sekarang. 2 lah. Okey, baik. Tak apa Cik Gary. Alhamdulillah. So it's not easy, kan? It's not easy. The journey, the process tu saya yakin dan percaya, maksudnya Cik Gary dah lalui dia punya proses tu, dan itu yang membawa kepada Cik Gary pada hari ini. Okey, mungkin Cik Saiful, okey, boleh berkongsi pula so yalah, mungkin Cik Saiful bisnes je, model bisnes je berbeza dengan Cik Gary, tapi by the way daripada segi ni ialah services perkhidmatan, kan? Betul, so perkhidmatan juga. Jadi dengan dana 15,000 tu, dana 15,000 tu saya yakin dana 15,000 tu kalau dengar nak buka klinik, cukup ke, kan? Tapi macam mana pula, kan? Cik Saiful ni boleh, tadi saya dengar dah sampai 6 cawangan dah. Daripada 15,000 tu kembang kan. Maksudnya kalau kita fikir macam tak logik, kan? Tapi apakah cara dia, apakah rahsianya? Kalau Cik Saiful boleh sharekan, okay, pada kita semua. Silakan. So bila dah keluar daripada tube tu, so saya sama juga macam Cik Khairi. Tube kita selama 3 minggu. So selepas beberapa bulan keluar dari tube tu, dan kita dapat dana lah. So apa yang saya buat dengan dana tu, to be honest, memang saya spend on kepada talent development dengan a bit about marketing lah, kan? So, kita spend sikit sebab kita dah tahu sebab bila dah dalam 8 bulan ke 1 tahun berbisnes, kita dah tahu kita punya target market ni macam mana. Dan kita pun dah explore beberapa platform yang mana kita tahu kita punya target market ni ada dekat sini. So kita spend a little bit more dekat kita punya advertisement and marketing, and then kita spend dekat kita punya manpower, which mean kita recruit lagi ramai terapis so that kita boleh generate lagi banyak income. So daripada situ kita berkembang lah. Then sedikit portion daripada tu juga saya suka untuk bagi tahu yang saya invest kepada ilmu. Sebab to be honest, nak berbisnes ni benda paling penting bukanlah duit. Kalau usahawan ni, kalau kita bagi 1 juta pun, kalau kita bagi 100 juta pun, duit tu boleh habis, and then business belum tentu boleh stable. Yang paling penting adalah ilmu and then how to manage our business lah. And then paling penting is for me is kalau tuan tanya apa rahsia saya untuk buka 6 klinik, bagi saya benda paling penting adalah cash flow management. Cara pengurusan kewangan. Macam mana kita nak bahagikan duit tu. This is for new investment, this is for current staff development, so this is for marketing. Berapa persen kita punya profit margin yang kita nak. We suggest based on that lah. So to be honest, apa yang saya spend, saya kepada 3. 1, marketing and advertisement. 2, for talent recruitment, saya ambil lagi ramai terapis so that kita boleh expand kita punya coverage. Dan yang ketiga, spend on ilmu lah, di mana kita masuk kepada beberapa kelas and then also networking channel lah, yang mana kita boleh jumpa lagi ramai usahawan, lagi senang untuk kita kembangkan kita punya network. So dalam entrepreneur ni dia ada satu quotes, your network equal to your net worth. So lagi besar network kita, lagi besar net worth kita lah. Ya, faham. Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Saiful. So apa yang kita dapat pelajari ni tadi, Cik Saiful berkongsikan 3 perkara asas, marketing, advertising, talent recruitment dan juga ilmu, investment terhadap 3 perkara besar ni. So ini rahsia. Rahsia didedahkan hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oh, saya dipahamkan Cik Syida, Puan Syida, Puan Syida.
ada join dengan kita sekarang ni. Puan Syida, boleh respon ke Puan Syida kalau dengar suara saya? Puan Syida? Mute ni, Puan Syida mute suara ni. Okey. Tolong unmute kan. Suara dan kamera Puan. Itulah suara dan kamera. Puan Syida. Nak kenal juga ni. Ni suara dan kamera ni. Dia mute ni. Masih lagi mute. Okey. Puan Syida, kalau dengar suara saya, okey, boleh respon ke? Puan Syida? Puan Syida mungkin tak dengar ke atau macam mana, tapi dia memang ada dalam talian ni sekarang ni. Berada bersama dengan kita ni. Nampak juga. Puan Syida? Ya, Puan Syida? Dengar ke suara saya? Puan Syida? Okey, ni mungkin kena kontak luar ni. Saya minta urus dia, saya nanti hubungi Puan Syida. Okey, kalau dia dah ready nanti saya minta urus dia, mohon maklumkan saya bagaimana. Okey. Baik. So tadi sambung sedikit tadi. So quote tadi, your network is your net worth. So ialah satu perkara yang memang kita kena explore lah. So tadi saya ingat Cik Khairi pun cakap benda yang sama. Cik Saiful pun bagi tahu benda yang sama tentang networking. Betapa pentingnya networking ni dalam bisnes kan. So mungkin kaitan dengan networking ni, mungkin Cik Khairi boleh ceritalah, sikit kongsikan sikit bagaimana Cik Khairi membina networking ni dalam dalam industri perkahwinan yang sekarang ni kita tahu memang industri perkahwinan ni orang kata kalau dulu memang lazri lah, tapi sekarang ni dah ada SOP. Nak kena buat kecil-kecil, bersederhana. Jadi bagaimana pula Cik Khairi melihat cabaran-cabaran ni dan mendepani cabaran ni sebagai seorang usahawan muda. Masih muda lagi kan Cik Khairi kan. So masih lagi muda. So apa yang Cik Khairi buat nak luaskan networking, apa yang Cik Khairi usahakan untuk mendepani cabaran-cabaran ni. Silakan Cik Khairi. Okey. Dengar Ya, dengar. Very clear. Kalau nak cerita pasal norma baru ni, memang fikir banyak sangat terkesan lah. Kalau dulu kita buat satu event minimum pun 1,000 pack, 1,500 orang. Sekarang ni norma baru dia dah turun pada trend 250 orang. Tapi depend pada kawasan. Sebab dulu satu meja 10 orang, tapi sekarang ni satu meja 5 orang. Tengok kapasiti dewan lah untuk yang mana bersesuaian. Tapi difahamkan baru-baru ni government ada umumkan start 15 Julai dah boleh buat 1,000 orang, tapi tengok pada kapasiti lah. So sebenarnya cabaran sekarang ni kalau korang tahu dia lebih kepada harga. Maksudnya customer sekarang ni dia bukan saya nak salahkan siapa-siapa, tapi mungkin keadaan sekarang ni memaksa di mana diorang mandang kita mengambil kesempatan, walhal tak. Dia mencari satu harga yang murah, dan time-time ni sebenarnya untuk industri wedding sebenarnya ramai industri company baru keluar, buang harga. Kadang-kadang buang harga ni ada risiko dia. Kadang 1-2 event boleh cover, banyak-banyak event kan tak boleh cover tu yang jadi ada makanan tak sampai lah, makanan tak cukup lah. Kadang benda tu efek benda kat kita juga sebenarnya kadang-kadang. Betul. So untuk kalau tuan tanya untuk bahagian networking tu, macam saya saya ada dewan sendiri, saya buat pelamin sendiri dan catering pun saya buat sendiri. So untuk menjalinkan networking ni saya ada hire DJ and PA system yang lain also, lepas tu fotografer lain untuk kita join untuk jadi dia satu package. Macam kat kahwin pun saya sendiri, yang saya networking saya hanya fotografer dengan DJ and PA system dengan macam side-side corner lah, macam cendol ke, pambalik ke, kuih muih ke. Tu kita punya osol lah, kita punya networking kita. Untuk wedding ni dia macam kita bukan nationwide, kita bukan worldwide, kita bukan worldwide. Kita hanya main kawasan kita je. Macam saya Negeri Sembilan, saya main kawasan Negeri Sembilan saja. Dan lagi sekarang ni saya punya base Senawang dan Seremban. Saya tak keluar sana pun, lagi saya dah ada 2 dewan. So saya tak ada ambil event luar sangat. Sebab kalau 2 dewan saya full, so saya fokus dewan saya saja. So maksudnya cara nak cakap kita bukan melibatkan worldwide.
So so dia punya cabaran tu, kalau nak tanya cabaran tu, bersaing sekeliling lah. So bersaing sekeliling dengan main-main harga, dengan risiko yang terlalu macam kita untuk memegang satu amanah yang dipertanggungjawabkan oleh customer kita adalah satu risiko yang tinggi perkahwinan ni. A sampai Z kita kena pegang. Kadang-kadang kita tanpa jangka blackout, tanpa jangka kata makanan tak cukup, macam-macam benda tu yang kita kena tangani. So kadang pengalaman pun mengajar juga macam mana kita nak atasi. Okey, faham. Tapi tadi saya tadi masih awal-awal tadi Cik Khairi ada cakap kan, maksudnya Cik Khairi ada buat apa bisnes lain. Maksudnya lepas pasca Covid ni mungkin Cik Khairi boleh kongsi sikit sebelum kita beralih pada Cik Saiful kan, apa sebenarnya yang cuba dilakukan tu sebenarnya. Okey. Sepanjang PKP since 17 Mac, saya tak pasti 17 Mac government announce PKP, tak boleh buat apa-apa event. So untuk wedding planner, untuk industri kami sangat affected lah. Macam saya sendiri, saya rugi hampir ratusan ribu, bukannya sikit, ratusan ribu. Pada bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 punya event tak boleh jalan, buffet Ramadan tak boleh jalan, pekerja sewa semua kita still tanggung. So bila saya memikirkan saya masa memikir nak buka restoran, saya buka restoran, okey. Untuk bisnes baru saya buka restoran. Kenapa saya memilih restoran ni? Bagi saya, restoran ni macam mana pun insyaAllah orang perlukan F&B. Selain dine-in, boleh delivery. So saya mencari daily cash sebab saya ni bisnes ni bukan daily cash. Cuma tak ada masa. So PKP mungkin hikmah untuk saya. Saya ada masa untuk set up saya punya restoran lah. Sebenarnya sekarang ni pun saya dekat restoran saya. Di restoran? Oh, restoran ni. Nanti boleh kita tengok sekejap kan. Cantik. Sebenarnya saya ni restoran 2 bulan 8 ni adalah opening lah. Bulan ni adalah owner bagi 1 bulan renovation. So sekarang saya tengah pantau, saya punya kontraktor buat kerja lah. Fasa-fasa akhir ni, maybe 80% dah siap. So sekarang ni saya pun berada dalam restoran sendiri. So itulah perniagaan baru yang saya buat sepanjang PKP. Memang semasa PKP Cik Khairi, berapa pula modal ni awal ni? Untuk saya set up restoran ni habis 150,000 lah. 150,000 kan. Ini dia keberanian seorang usahawan so orang kata berani Okey Cik Khairi, terima kasih banyak. So saya doakan ni memang orang kata semoga berjaya lah, sukses lah insya-Allah. Okey Cik Saiful, tadi Cik Saiful ada kongsi dengan kita kan. Cik Saiful gariskan yang pertama tu ialah marketing and advertisement. Okey. So macam mana kita faham sebagai usahawan memang marketing and advertisement ni sangat penting. Tapi kita nak tahu pula macam mana Cik Saiful atur untuk marketing dan advertisement ni, kalau boleh di-sharekan kan. So macam mana Cik Saiful buat kan, aturkan strategi untuk bahagian pemasaran dan periklanan ni. So boleh kita sharekan kat sini sehingga Cik Saiful sekarang ni begitu confident. Mungkin kemungkinan lepas ni nak buka lagi cawangan lain pula kan. So mungkin ada dah dalam kepala tu kan. Jadi kenapa sampai begitu So macam mana Cik Saiful buat sampai begitu sekali? Silakan Cik Saiful. Okay. Kalau untuk marketing, bagi saya sebab video ni kita khaskan untuk usahawan-usahawan yang mungkin bakal akan start dia bisnes kan. Benda paling penting dalam bisnes, first founder kena tahu jual apa produk ataupun apa servis yang dia buat, apa servis yang dia nak deliver. First is you kena pandai menjual, you kena pandai jadi salesman. And second is kita kena tahu siapa kita punya target market, and then marketing macam mana nak luaskan, nak bagi tahu orang tahu kita ni ada dekat mana, apa benda yang kita buat, and then macam mana nak engage dengan kita, how the process, apa value yang dia akan dapat bila dia engage dengan kita, and then at the last is cost. For me, when we talk about cost, bisnes kita adalah bisnes yang kita cakap our target market is mid to high end punya customer base. So which mean yang kita tak stress on kita tak capture market ni yang sensitive toward price.
Bila kita naik harga, they still follow us. Bila kita naik harga, they still want us. Sebab apa? Our main priority is the quality of the treatment. Okay. So apa yang kita stresskan, you nak sebab tu kalau dari segi Physio Mobile kita lain sikit. Kita tak naikkan personal branding. Kalau tuan cari saya dekat saya mungkin tak famous, and then my partner pun tak famous sebab kita memang kita tak naikkan personal branding. Personal branding ada sikit tapi more on towards branding lah, company punya branding. So sebab orang kenal Physio Mobile. Kalau dia sakit dia tahu dia cari Physio Mobile. Kalau dia tahu kalau dia sleep dia cari Physio Mobile. Kalau dia tahu mungkin saudara dia stroke, dia cari Physio Mobile sebab dia tahu quality of the treatment. Harga tolak tepi because of the value yang kita bagi is more than apa yang you boleh dapat dekat luar. Macam tu lah. And then satu kita dah kenal kita punya market segment, target customer kita siapa, and then kita kena tahulah customer kita ni ada dekat mana. And then for me, for my business, target klien kita adalah orang yang berumur 30 plus dan ke atas, which is yang kebanyakannya memang duduknya dalam Facebook. Kalau dalam Twitter tu kurang, kalau dalam TikTok tu memang tak ada, kalau dalam Snapchat pun tak ada. So apa yang kita banyak, kita tengok kita punya kolam tu dekat mana, kita invest a bit about dekat situ lah. And then disebabkan saya cakap kita punya target market ni memang mid to high end, yang memang dia tahu I want your service because of this evidence base, because of your quality. So dia cari kita kat mana? Google. We have to be appeared first in Google search. So that's why kita naikkan kita punya Google SEO. Kita banyakkan kita punya SEO. Google SEO kita menangkan kita dengan keyword yang related to our business. Everything is search. So last month saya baru dapat report daripada kita punya outsource yang kita hire for kita punya SEO. Last month kita punya carian daripada Google saja, carian untuk kita punya website 80,000 orang carian. Subhanallah. Tapi nak cakap yang macam ni, benda tu bukan dapat immediately, but then it's a process yang you kena consistent. Bila dia cari, contoh dia cari sakit belakang, dia jumpa kita. Bila dia cari tips sakit belakang pun dia jumpa kita. Bila dia cari sakit belakang dekat Johor Bahru, Physio Mobile lagi. So dia macam Physio Mobile je lah. Aku kena ada dekat Physio Mobile. So mana-mana pun Physio Mobile Mana-mana pun Physio Mobile Yes. You have to be king at your field. Kalau kita, to me, I would like to be specialist rather than I nak jadi someone yang cater big market. For me, nak jaga quality is lagi, nak jaga klien yang small but then boleh invest dengan kita lagi senang daripada you nak capture like macam numbers. For me, I go for quality rather than ni lah. And then dari situ pun kita tahu kalau dulu customer ni spend dengan kita naikkan average dollar purchase klien kita daripada dulu dia spend per person 500 ringgit. Macam mana kita nak buat dia spend lepas ni 1,500. Every client spend dengan kita 1,500. So kita adalah package dia macam mana kan. So benda-benda macam tu yang I still like per month kita still perlukan number yang sama, but then we can increase our sale and definitely we can increase our profit margin lah. Okay, terima kasih banyak. Tapi macam mana Cik Saiful dengan keadaan COVID ni, semakin meningkat sales ke atau macam mana? Nak tahu juga tu. Kan? To be honest, fisioterapi kita adalah dalam medical section, medical industry, which is yang we are categorized as essential punya service yang by right bila diumumkan PKP kita adalah essential service yang kita tak perlu tutup. Tapi for the betterment of nation, untuk kemaslahatan sejagat, kita tutup semua kita punya klinik untuk tempoh PKP yang pertama tu. Sebab apa? Kita tak nak kita jadi punca. Kita nak everything is reda. Tapi by right bila kita dah tutup dalam 4 ke 6 minggu tu, klien ni macam ni tau. Orang sakit, you tak boleh halang dia untuk datang buat treatment. They keep on calling us, bila nak buka klinik, saya sakit tolong. So kita rasa benda tu adalah satu tanggungjawab. You should be your frontliner in term of your physical health. So kita set up kan, kita follow SOP yang
yang di set up oleh MITI, kita follow, kita create our own SOP based on that, yang mana SOP kita sangat ketat. So memang kita adalah sebelum datang tu macam mana, kalau time tu nak travel pun kena ada surat. Apa yang kita buat, bila dia dah booking yang kita sendiri bagi surat kat dia, surat kebenaran untuk dia, bila dia kena tahan dia tahu yang okay, polis tahu yang dia ada appointment dekat our clinic. So that kind of SOP yang kita apply untuk memudahkan orang sakit. So, kita start buka daripada PKP 2 and then alhamdulillah boleh cakap our business is picking up lah. Cumanya nak bagi tahu during tempoh COVID 2 bulan lebih yang kita tak buka tu, kita memang kita servis, kita tak boleh render our service. So kita memang tak ada source of income. Yelah, kita sekarang ni Physio Mobile kita ada total staff lebih kurang 49 orang staff. Kita bayar gaji pun sebulan 100,000 lebih. So nak cakap I don't regret yang PKP happen, but then kita terpaksa guna duit simpanan kita yang kita cakap kita boleh buka dan ada klinik. But then I know company grow because of the talent inside the company. So kita jaga kita punya internal client which is our staff, kita jaga dia, kita bayarkan gaji dia walaupun dia tak bekerja, tapi back end of that kita re-strategize apa yang kita boleh buat bila kita buka klinik balik. Macam mana kita nak kawat balik, like let's say like per month we have to cater like 300,000 to 500,000. How come kita nak double that in 1 or 2 months? Macam mana kita nak buat? So adalah setiap orang memainkan peranan daripada top management towards the yang paling lower level, semua orang memainkan peranan. So that alhamdulillah I said that bila kita start buka klinik, so orang dah start datang, orang dah penuh lah. Kita boleh cakap appointment kita 1 or 2 weeks dah penuh awal. Sebab kita memang appointment basis lah. Alhamdulillah. Okey, baik. So banyak tu Cik Saiful sharekan tu. Cuma Cik Khairi dah hilang dah daripada kita punya apa ni conversation ni. Pembicaraan kita ni Cik Khairi. So saya tak pasti sebab apa, mungkin sebab line ataupun sebab tadi dia habis bateri kot. So habis bateri. Boleh jadi. Risau juga mungkin dah habis betul, so tak boleh nak charge. So tak apalah, kita teruskan juga. Tapi nampaknya macam Puan Syida ada dengan kita. Cuma katanya line ni macam apa, dia tak boleh nak cakap putus-putus. Dia dengar cakap kita pun putus-putus. So Puan Syida, kalau boleh Puan Syida, boleh respon sikit Puan Syida. Sebelum kita ni, boleh ke Puan Syida? Unmute kan apa ni mikrofon tu. Puan Syida ada mikrofon ni. So kalau boleh unmute kan, saya tunjuk sikit pada ni screen sekali. So kalau boleh di unmute kan mikrofon ni, kita minta sikit untuk Puan Syida di sini Puan Syida. Okey, jika dapat Puan Syida, kalau boleh dengar suara ni untuk unmute suara kita ni. Okey, Puan Syida boleh cakap bersama dengan kita. Okey, baik. Okeylah Cik Saiful. So memandangkan yang lain tak ada, so nampaknya Cik Saiful yang tinggal ni. So Cik Saiful kena teruskan juga kan bersama dengan kita. Nanti kalau ada yang masuk bersama dengan kita nanti kita akan terus bawa je masuk bersama dengan kita. Tadi Cik Khairi pun sebenarnya ada tu. Cuma mungkin tadi dia di apa restoran baru beliau kan. Dia punya ni, jadi kita kata okey tak apalah, bateri dia pun habis tadi, so tak apa. So Cik Saiful memang okey maksudnya dekat office lah kan. Ada office. Saya dah balik. Tapi macam mana cakap, saya memang dekat rumah saya saya ada satu workstation yang mana workstation yang memang sebiji macam saya punya office. Kalau dekat office saya ada desktop ataupun komputer yang full dengan all of my work punya folder. Dekat sini pun saya ada my laptop yang full dengan saya punya folder. So I can work anywhere. Dekat office boleh work 100%, dekat rumah pun saya boleh 100%. Full force.
Okey. Baik Cik Saiful. Cik Saiful, tadi Cik Saiful cerita pasal investment tentang ilmu kan. Cik Saiful beli e-book so invest dekat e-book dan sebagainya. Jadi mungkin Cik Saiful boleh sharekan sikit kepada adik-adik tubers ni kan. So sahabat-sahabat tubers ni. So apa contoh-contoh buku ataupun contoh-contoh ilmu yang Cik Saiful kata aku kena cari benda ni, aku kena buat benda ni, aku kena belajar benda ni. So boleh sharekan. Okey, silakan Cik Saiful. Mungkin ilmu saya mungkinlah, yalah saya pun baru dalam 4 tahun nak masuk 5 tahun dalam berbisnes. Mungkin ilmu saya memang saya memang jenis yang dahagakan ilmu. Memang ilmu saya sangat cetek, tapi saya share based on pengalaman saya lah. Benda paling penting bagi saya, ilmu yang first business adalah ilmu keuangan. Sebab apa? Ramai entrepreneur kenapa tak boleh, sebab dia tak boleh pisahkan keuangan personal dia dengan keuangan bisnes dia. Dia rasa duit bisnes dia adalah duit dia. So ada term yang orang kata kita sebagai usahawan merompak duit company sendiri. So benda tu memang sangat bagi saya is benda it's your business but it's not your money, it's your company money. Alright. So kena betulkan daripada situ. Kalau tahu kita ni sebagai penegak bisnes, dia banyak aspek bisnes yang kita kena tahulah. Dari segi pensyarikatan tu kena betul. Daripada mungkin kalau dulu start bisnes dengan enterprise, mungkin dah kena start dengan share berhad. Kenapa? Spread legal liabilities, yang tu pun dah kena betul. And then ilmu keuangan kena betul. Contoh cash flow management kena betul. How to read your P&L, profit and loss punya report macam mana. How to read your asset and liabilities punya report macam mana. Sebab benda tu yang boleh menampakkan you a good CEO or a good driver adalah orang yang tahu kesihatan keuangan company supaya you boleh project dekat mana my current performance, apa yang kita boleh buat. Sama ada I have to stop and betulkan internally ataupun I can go to expand my business. Yang paling penting adalah keuangan lah. Yang kedua adalah you have to be a good leader. As a good businessman, you have to be a good leader. How to empower your staff to be as good as you. Kalau orang dulu mungkin orang cari staff untuk memudahkan kerja. Okay, aku dah buat A, aku tak nak buat A. Aku nak my staff buat A. But then dia punya performance is based on apa yang you describe. For me, a good talent, kalau we want to bring someone inside our company, kita kena cari someone yang lagi bagus pada kita so that dia boleh buat apa yang kita tak buat and then apa yang kita tak nampak. So that kita empower dia, that department, so that that department boleh grow without our touch. But then kita tahu the big vision dekat mana yang kita nak kawal. Is it selari dengan kita punya company vision and mission? Is it dah terpesong dengan kita punya branding guideline? Benda-benda macam tu. And then lagi satu, how to for me, business paling susah mula-mula nak buat sale. Bila dah buat sale, cara nak tingkatkan profit margin. Dan paling penting adalah how to retain your internal talent, which is your staff lah. Cara macam mana you nak recruit, macam mana you nak growkan dia punya profession daripada dia start, macam mana dia nak naik supervisor, daripada macam mana dia nak naik manager, macam mana dia boleh jaga lagi ramai orang, so that you can leverage the job scope, so that lagi ramai boleh bekerja dengan you and then you can expand without tanpa pening kepala lah, just in term of management je lah. Dan lagi satu, kalau di Physio Mobile, mungkin apa yang menyebabkan kita grow dengan pantas is daripada 4 cawangan, macam mana kita boleh jadi 6 cawangan, kita ke arah franchise punya program. So kita engage dengan franchise consultant and then yang set up everything for us, and then kita follow the guideline dengan PNS, and then so that's why kita ada 2 franchise outlet lah, which is kita punya di Kuala Selangor dan juga Bandar Puteri Perangi is our franchise outlet lah. Franchise. Okay. Baik, menarik tu. So banyak benda yang kita boleh belajar, banyak benda yang kita boleh explore kan. So sebagai usahawan ni memang ilmu kewangan ni tak boleh lari lah. Kalau tak macam mana nak urus duit kan. Nak urus bagi saya. Okay. Betul. So lepas tu yang keduanya berkaitan dengan leadership. So pastinya Cik Saiful ada guru-guru yang Cik Saiful orang kata cari bukan sekadar membaca lah kot. Betul Cik Saiful Betul. Pastinya ada
mentor kan, yang memang Cik Saiful follow dan Cik Saiful ikut dan dapat tunjuk ajar. Okey, jadi Cik Saiful, sebelum kita nak whole conversation kita ni, at least lah kalau Cik Saiful boleh bagi sikit kepada adik-adik dan juga kepada sahabat-sahabat peserta Tube ni, okey, mereka ni baru saja nak bermula berniaga ni, nak masuk ke dalam alam usahawan ni. Okey, apakah nasihat paling baik lah. Okay. Kalau dulu Cik Saiful memang sekarang ni mungkin Cik Saiful kata okey lah, aku dah alhamdulillah grow fast, aku dah ada 6 cawangan dan aku nak berkembang lagi sebagainya Tapi mungkin juga ada benda-benda yang Cik Saiful kata kalaulah aku tak buat macam ni dulu kan, aku susun macam ni, mungkin aku boleh pergi lebih jauh lagi. So mungkin kalau ada benda-benda seperti itu yang Cik Saiful boleh kata, ataupun Cik Saiful kata okey, ini memang the best lah aku buat. Ini memang the best aku buat, memang betul, tepat dan ini hasilnya. Ini memang seperti apa yang aku nak, seperti apa yang aku idam-idamkan. Jadi kalau Cik Saiful boleh quotekan sikit. So bagi saya satu mindset yang kena betul adalah buat satu benda tu kena bersungguh-sungguh 100%. Ramai orang cakap, ramai orang yang berfikiran saya kerja then I do part-time business. There is no such term part-time business. You macam ni, you nak berenang, you nak rentas sungai, you tak boleh, you dah terjun kaki, tangan you pegang dekat pokok, you takkan sampai dekat seberang sana. Dia binit you jump into entrepreneurship punya way, you have to be full force. Buat sampai jadi. For sure entrepreneurship ni memang sangat mencabar. Lagi satu sebab you know nothing in your industry, you tak ada pengalaman, tapi yang paling penting adalah you kena keep explore what are the best in your industry, who are the best guru in your industry, apa yang you kena buat, keep on improving time to time lah. Jangan berputus asa, satu. Alright. The second way is for me, benda paling penting when you dah quite established, means that you dah ada team, benda paling penting is jaga communication. Jangan sesekali ada communication breakdown between you and your immediate team. So contoh kalau the hierarchy of the management dah ada 3 layer, you tak boleh ada satu communication breakdown between you dengan your down layer, your means that your immediate orang yang you kawal. Communication memang kena clear. Tak boleh ada communication breakdown. Bila ada communication breakdown, people tend to judge, people tend to assume. Dia rasa mungkin my boss fikir macam ni, and then that's why I buat macam ni. Dan bila at the end result you tak faham, you argue kenapa you buat macam ni, because communication breakdown. Jaga communication between all of your team members. The first one is tadi saya cakap jangan putus asa. Second one, jaga communication, and the third one, keep on exploring ilmu. Sebab ilmu dalam bisnes ni memang sangat luas. Kalau saya suka berdamping dengan orang-orang yang berumur 40 dan ke atas. Sebab apa? Saya tahu dia dah jatuh bangun, dia dah bengkak dahi, dia dah langgar dinding. Tapi saya tak nak langgar dinding. Dia ada langgar dinding, saya sedut ilmu dia. If I have to pay, I pay. But then I don't do the same mistake. Yeah. So bukanlah nak cakap, tapi we try to play business kena ambil risiko, tapi in a smart way. Jangan cepat sekali. And one more thing, quote yang saya selalu pakai adalah usahawan ni, kalau kita nak cakap yang berjaya hanyalah 10%. 90% memang stagnant. Because of satu quote yang kena faham, jangan selesa susah. You dah susah yang you dah selesa yang okeylah aku dapat hari bulan ni aku gaji 3,000, okeylah. Kalau you nak cakap you buat bisnes, you nak gaji 5,000, 10,000, baik you tak payah buat bisnes. You kerja pun you boleh dapat gaji 5,000, 10,000. You have to be beyond that. So that's why jangan selesa susah. And then jangan berputus asa, keep on cari knowledge lah bagi saya. Paling penting sekarang kita dekat era digital, any other service you have to make sure that you punya business keep in line dengan teknologi. The minute you ignore technology, you will even nak cakap Metro ataupun newspaper, Sinar, any business yang dah berita harian lah dah beberapa puluh tahun, but then you lambat sikit merge into business,
people take over you, and then you lose your market segment, and then they capture your market, and then they take your percentage. Habis lah. Ya. Baik. Okey, Cik Saiful, last ni. Okey, kalau Cik Saiful boleh share lah kan. So apa impian Cik Saiful yang dah tercapai, apa lagi perjalanan yang Cik Saiful nak capai lagi lepas ni kan. So boleh memberikan inspirasi kepada peserta-peserta tubers ni. Cik Khairi. Ni masuk dalam talian ni kan. Tadi kenapa habis bateri ke Cik Khairi? Tak apa. Saya terlupa ambil anak. Terlupa apa? Oh, tu faham biar nak. Puan Ben. Okey. Baik. Tak apa. So nanti Cik Khairi kita boleh sambung lagi sikit kan. Cuma mungkin Cik Saiful, kalau kita yalah Cik Saiful boleh sharekan sikit kan. So apa yang dah tercapai, apa lagi yang dalam perjalanan lagi kan. So nak bagi inspirasi sebenarnya dekat kita punya kawan-kawan tubers kita ni kan. So boleh silakan Cik Saiful. Okay, sikit Saya bersekolah, saya punya background, saya dari Maktab Tentera Diraja RMC. Ya. So saya daripada saya habis RMC, saya cakap kat mak saya, alhamdulillah with a good SPM result. Saya bagi tahu nak cakap SPM result tak penting pun. You whatever educational level tak penting. Yang penting you ni nak apa. Bagi saya habis SPM, saya bagi tahu kat mak saya nak buka klinik. And then I do my best bila dah habis my degree, and then I try, and then alhamdulillah saya dah ada 6 klinik. And then kalau Cik Zaim tanya apa impian saya nak ada satu hospital, rehabilitation hospital. Kalau dekat Malaysia baru ada satu rehabilitation center, rehabilitation hospital, which is yang Perkeso punya rehabilitation hospital, and then one yang baru daripada Korean company yang buka, which is dekat Putrajaya, Dihan Rehabilitation Hospital. Tak ada lagi rakyat Malaysia yang buka rehabilitation hospital. My dream is to have our own rehabilitation hospital so that we can serve Malaysian better. Dan paling penting bagi saya, kalau cita-cita sebagai usahawan ni adalah kita nak menggajikan seramai orang yang kita boleh, bukan setakat menggajikan dengan gaji yang sangat cukup dan sangat selesa untuk all of my staff. And then sekarang ni saya boleh cakap all of my staff gajinya, kalau dulu mungkin ada yang bawah 2,000, sekarang kita make sure all of our staff minimum 2,100 ke atas lah. And then kita salah satu lagi yang saya nak cakap, mungkin usahawan ni kena apa tau, dia mungkin boleh menggajikan orang, tapi you kena make sure yang your staff happy with you, happy working with you. Cukup ke tak makan pakai anak dia, cukup ke tak? Kalau dia tak happy dengan you, for sure they will not give their best to your business. The minute you give the best, you reward the best to your internal client, which is your staff, they will go all out for you, and then you can grow faster, insyaAllah. Ya, baik. Terima kasih banyak Cik Saiful. So mungkin kita beralih sikit pada Cik Khairi tadi hilang sekejap kan. So Cik Khairi, tak apa Cik Khairi. Cik Khairi merupakan ahli petunas juga Cik Khairi. Aktif dengan petunas Dua-dua aktif dengan petunas Oh, very good. So nak tanya sikit lah kot kan pasal petunas ni kan. So mungkin adik-adik ni, tubers ni lepas ni nak masuk petunas juga kan. So bagaimana nampaknya petunas ni? So membantu kepada tubers ni. Mungkin Cik Khairi boleh share sikit Cik Khairi pasal petunas? Okey, sebenarnya saya tak 100% sangatlah dengan petunas, tapi saya join lah petunas. So bagi saya diorang yang baru ambil tube, data involve dengan petunas lah. Kadang info-info daripada government dia, kadang-kadang kerajaan ada bagi info-info, kadang tak sampai kat kita yang orang-orang bawah ni, kadang petunas dapat. So kita dapat melalui dia kadang-kadang. So macam saya dekat Negeri Sembilan, saya presiden, kalau di Sembilan tunai, saya presiden tunai. So saya masuk dalam grup petunas. Kadang info-info yang cuba dekat Negeri Sembilan ni tak dapat, saya dapat, so saya sharing dalam grup dekat tunai lah. So setakat ni petunas banyak dapat info direct daripada government lah, yang usahawan, terutama usahawan muda, terutama usahawan yang baru nak berjinak-jinak dalam perniagaan. Kadang kita tak semestinya memerlukan duit. Kadang kita memerlukan ilmu, kita memerlukan program-program yang boleh
support kita punya perniagaan secara langsung ataupun secara tak langsung. Dan kadang-kadang benda tu sangat penting. Kadang-kadang tak semata-matanya pinjaman dan kata geran pun kadang penting lah. Maksudnya pinjaman duit, kadang benda tu memang penting, tapi bukan 100% memerlukan tu. Kita memerlukan ilmu, kita memerlukan program yang kadang kita nak cari sendiri, kadang kita tak pandai, kita tak jumpa. So kadang dia orang yang keluarkan benda tu secara langsung, kita nampak benda tu penting untuk kita lah. Mana yang bersesuaian lah. Faham. Okey, Cik Gary, tadi mungkin tak sempat tadi. Tadi Cik Saiful je dah berkongsi dah dengan kita kan tentang nasihat-nasihat terbaik. Nasihat-nasihat terbaik ni untuk adik-adik, untuk sahabat-sahabat peserta tubers ni kan. Mungkin Cik Gary, tadi saya cakap dengan Cik Saiful juga. So agak-agak lah kan. So kalau lah ada satu perkara yang tak nak buat dulu, perkara apa tu yang tak nak buat? So masih lepas habis-habis program tu ataupun sepanjang perjalanan sehingga sekarang ni, apalah agak-agak kalau tak nak buat ni, kalau aku tak buat ni mesti aku lagi berjaya ni. So satu, dan yang keduanya, apakah the best lah perkara yang Cik Khairi kata ni memang perkara yang terbaik, tepat yang aku pernah buat sehingga bawa aku pada hari ini. So silakan Cik Khairi. Good advice untuk adik-adik kita. Yang tadi yang kalau tak nak buat apa macam mana? Maksud saya ialah kalau ada lah dalam apa selepas Cik Khairi sebagai usahawan ni kan, lepas habis program TUB tu, ada satu perkara kalau Cik Khairi kata aku dapat ulang balik masa ni, aku tak nak buat benda ni. Kan? Aku tak nak buat benda ni sebagai usahawan. Kalau aku boleh balik masa tu kan. So ni nasihat ni untuk adik-adik ni kan. So and then kalau kata satu lagi ialah the best yang memang Cik Khairi buat lah. The best keputusan yang you buat, decision yang you buat, yang memang kata kalau aku tak buat keputusan ni, tak adalah aku sampai hari ni. Tapi sebab aku buat this right decision ni, so alhamdulillah sampai ke hari ni. Okey, Cik Khairi, silakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya untuk yang tak nak buat dalam, kalau diri saya lah, untuk sharing lah, yang kalau saya rasa benda ni sepatutnya tak perlu pun aku buat untuk kehidupan, sebenarnya tak elok memikirkan benda-benda yang dah lepas, tapi bolehlah sharing. Saya misal tak. Tak, ini bukan nak kenal. Tapi nak sharing kan. Maksudnya, saya silakan Cik Khairi. Kalau tanya diri saya personal, saya menyesal lah belajar tinggi-tinggi, skill yang saya belajar tu tak gunakan. Saya tak, memang lari bidang. Saya bahagian forestry, saya bahagian perhutanan, degree dan ni, tapi lari bidang daripada ke perkahwinan. So maksudnya kalau tanya diri saya sendiri tu benda tu lah. Tapi untuk benda yang sepatutnya dan benda yang saya buat dan benda tu membantu dalam perniagaan saya, okey, ni nak sharing lah pengalaman. Join Tube, dia benda ni saya masa tu Tube 3, saya rasa Tube 1, Tube 2 saya tak tahu pun. Tiba-tiba Tube 3 tu pun orang rumah saya yang bagi tahu ada program ni lah, cuba kita apply. Saya rasa saya pun tak tahu dia apply untuk saya. So masa tu dia mengandungkan anak kami yang kedua. So saya masa tu dapat temuduga. So saya pergi temuduga. Lepas temuduga saya dipilih. Setahu saya bulan 10 ke, bulan 10 ke bulan 11 saya punya program. Bulan 2 adalah due date orang rumah saya, due date anak nombor 2 untuk salin. So bayangkan dalam masa 2-3 bulan untuk dia bersalin, dalam setahun dia kena jaga anak yang pertama. Sebenarnya masa saya dipanggil tu, saya berkira-kira nak pergi ataupun tak pergi. Memang berkira-kira dan besar percentage yang tak pergi. Ya, saya rasa 70-80% saya tak pergi. 20% je saya pergi. Tapi ada 2 hari ke 1 hari sebelum saya lapor diri, orang rumah saya kata pergi je. Mungkin benda ni adalah titik permulaan. Sebab saya pun baru niaga. Dia masa tu kerja kerajaan lagi. Tapi sekarang dia dah berhenti lah. As pharmacist. Lepas tu dia kata pergi je. Pandailah dia jaga anak. Kita tak ada, bukan duduk dengan orang tua. Kita bukan, perniagaan saya ni bukan perniagaan family. Saya dengan isteri saya yang wujudkan. Memang kita orang jatuh bangun sampai bergadai rumah, bergadai kereta untuk memulakan perniagaan ni. Tidur kat butik. Anak nombor 2 saya tu, saya tidur kat butik daripada dia mengandung sampai disalin, sampai umur dia 1 tahun saya tidur kat butik saya. So kalau nak cerita memang tu kita punya tu lah. So join Tunas Usahawan Bumi Putra
adalah satu benda yang terbaiklah saya lakukan dalam kehidupan perniagaan saya lah. So kalau saya nak sharing, saya tak banyak ilmu, saya tak banyak benda nak cerita, tapi untuk cerita pengalaman saya dalam buat bisnes ni, sebab saya yang wujudkan company saya ni, saya bukan daripada family, saya bukannya rakan kongsi, saya dengan isteri saya jatuh bangun macam mana saya dulu decide untuk jual rumah, saya decide untuk jual kereta, untuk jual apa barang yang ada untuk buat perniagaan ni. Yang kata isteri saya terang cakap dia adalah farmasis, tapi dia decide untuk berhenti sama-sama nak niaga dengan saya, yang kita tak tahu untung rugi dia, kita tak tahu berjaya atau tak berjaya company ni, dikata ditentang oleh family untuk buat yang kita tak pasti. So benda tu yang bagi saya ada satu untuk kita serius tepat dalam bisnes ni adalah satu pengorbanan yang besar lah dalam diri saya. Dan alhamdulillah apa yang saya kecapi dalam masa 4 tahun ni, saya nampaklah pengorbanan tu ada dalam YouTube ni adalah benda yang terbaik dalam hidup saya, dalam hidup saya sebagai usahawan. Baik. Terima kasih banyak Cik Gary. So daripada hati tu, rasa sampai ke sini kan. So sampai memang rasa ialah pengorbanan tu kan, dengan isteri lagi sebagainya. Cik Gary dah berkahwin, berapa orang anak? Saya dah 3 orang anak. 3 orang anak dah. Alhamdulillah. Cik Saiful macam mana? Cik Saiful? Dah berkahwin, anak baru seorang. Baru seorang. Okey. Dah mengejar tu, tengah mengejar. Tengah kejar Cik Khairi, laju sangat. Kenal ke antara satu sama lain Cik Khairi dengan ni? Tak pernah kenal. Belum. Belum berkenal So kita nak bagi ruang sikit lah kan. So Cik Khairi, kalau orang nak tahu tentang bisnes Cik Khairi, orang nak tahu tentang bisnes Cik Saiful, orang boleh search apa? Nak tahu kan pasal services yang dibuat. Boleh ke share sikit? Mungkin Cik Saiful dulu ke? Silakan. Kalau nak tahu apa yang Physio Mobile buat, apa yang kita offer pada kita punya klien. Hello, dengar ke? Ya, dengar. Silakan. Boleh. Saya suggest untuk go through platform, mungkin boleh Google ataupun boleh Facebook ataupun boleh guna Instagram. Search physiomobile.my. So akan jumpalah kita. Akan jumpalah kita. Dekat situ boleh tahu apa servis yang kita buat, contoh rawatan apa yang kita buat untuk lagi detail. Mungkin nak tahu saya sleep disc boleh buat treatment ke tak, mak saya stroke, saya boleh dapatkan treatment ke tak, berapa charge, and then apa feedback semua benda tu boleh dapat daripada website kita sendiri, ada dekat kita punya Facebook sendiri, ada dekat kita punya Instagram pun ada, insyaAllah. And then insyaAllah for me it's time for giving back. Kita akan banyakkan lagi program-program dengan dengan orang di luar sana yang di mana kita tahu yang Physio Mobile ni, alhamdulillah kita dah develop satu business model yang quite stable, yang established, and then ready to expand. And then kita dah pilih franchise as our platform to expand. InsyaAllah mungkin lepas ni saya akan jumpa lagi ramai usahawan yang nak join venture into healthcare punya industry. We can have a session. Kita akan bincang macam mana how the process, yang apa proses yang kita bagi daripada HQ, apa yang kita guide, macam mana you nak buka kita punya franchise, how much capital you kena ada, berapa lama break even, ROI, berapa lama ROI, all of that kita akan go through in detail. Macam mana contact tu Cik Saiful? Kan? Boleh kalau contact untuk kalau website boleh go through www.physiomobile.my ataupun kalau Facebook boleh Facebook/Physiomobile Malaysia, ataupun direct contact saya boleh 019 4063 906. So that is my direct line lah. Tapi it's approachable daripada apa-apa platform lah, Facebook, Instagram, website, boleh cari Physio Mobile. InsyaAllah akan jumpa kita. Baik. Terima kasih banyak Cik Saiful. Silakan Cik Khairi pula. Silakan. Kalau macam saya untuk sharing Alam Ayah punya platform, kalau IG untuk orang pertama saya Laman Putih,
Dewan Orchid and Event and Space dengan saya punya company Walimaturus Event and Management yang Berhad lah. Yang tu kalau IG ke Facebook tiga-tiga tu adalah. So tapi benda ni macam saya cakap lah, kita main kawasan Negeri Sembilan je tak keluar. Cuma mungkin next month bulan depan kalau nak tengok saya punya cafe saya dah start ada IG dengan Facebook, MK Cafe and Kopitiam. MK Apa dia? Muhammad Khairi MK. So Muhammad saya Khairi, kat MK Cafe and Kopitiam. So mungkin saya akan update benda-benda MK. So restoran ni mungkin saya nak sharing banyak pun tak ada, mungkin sebab saya punya undi baru nak start bulan depan kan. So untuk sharing saya punya kedai macam mana, apa menu yang ada kedai saya, insyaAllah boleh lah. So macam wedding pun sama lah, mungkin duduk Perak, duduk Selangor, duduk KL, saya tak dapat nak bantu apa, tak dapat nak buat apa pun. Tapi kalau tuber-tuber yang baru ni ada bidang yang sama dengan saya, kalau nak tanya kata macam mana nak beli barang ke, nak tanya apa berkenaan dengan wedding ke, catering ke, plumbing ke, saya tak ada masalah, saya open lah. Tapi untuk kafe saya pun tak banyak ilmu lagi sebab saya newbie. Untuk tanya-tanya basic tu insyaAllah boleh lah. Untuk tanya lebih tu saya pun masih belajar lagi lah. Ada personal ni ke? Ada personal apa? Personal IG ke ataupun nombor personal yang boleh dikongsikan ke untuk dihubungi? Mana tahu. Ke tak boleh? Kalau nombor personal saya boleh je nak tanya 010 5623 654. 010 5623 654. Itu saya punya personal lah. Nak WhatsApp pun boleh, direct tanya pun boleh. Mana tahu terlalu Senawang ke nak tinggal minum, insyaAllah bulan depan. InsyaAllah boleh sampai tu kan. Boleh sampai. Datang tu dekat je tu, tak jauh pun. InsyaAllah. 2008 saya dah 2008 Okey, baik. Tuan Zain boleh tanya sikit ke? Boleh. Ke we still on record ke macam mana? Boleh just tanya kan? Boleh, tak ada masalah. Nak tahu sikit pasal usaha your company lah. Memang buat training tu as a memang consultation training ke, ataupun memang berdaftar dengan HREF trainer ke, macam mana? Okey. Untuk company usaha strategi ni memang main kita dulu, kita memang buat awal tu memang kita buat training lah. So kita buat untuk corporate training, kita buat untuk bank rakyat, Malaysia Berhad. So dah 5 tahun dah kita buat. Tapi itu cerita 10 tahun lepas juga lah. 10 tahun lepas. 5 tahun tu 10 tahun lepas punya cerita. Lepas tu kita memang aktif untuk jabatan kerajaan, buat training banyaklah. Kita ada soft skill sebagainya, terutamanya daripada segi macam kemahiran komunikasi. Cuma baru-baru ni lah, lebih kurang dalam 3-4 tahun lepas, sebab saya sendiri pun ada bisnes-bisnes lain. So usaha strategik ni dia punya main business tu dah berubah dalam jangka masa 5 tahun ni. So kita dah pergi ke arah biomass. Kita dah buat, kita ada kilang biomass dekat Behrang, dekat Perak. So kita proses hampas kelapa sawit, kita jadikan dia macam pellet. So pellet ni ialah bahan bakar untuk ganti arang batu. So dia green energy lah, dia green energy. So kita export sekarang ni, market kita dekat Japan, China dengan Korea lah. Okay, by the way, baru-baru ni kita dah found satu lagi kaedah. EFB pellet ni boleh jadi untuk cat litter. Untuk pasir kucing. So siapa-siapa bela kucing, so boleh guna kita punya produk ni, sebabnya memang dapat kontrol bau. So memang amazing juga. Kita kira jumpa ni, kira orang kata rezeki Allah lah kan. Try, few experiment and then success. So kita kata wah, lepas ni produk ni pun memang tengah meningkat naik. Kita atas branding EcoBed. So Eco Katil. EcoBed ni. So EcoBed ni memang alhamdulillah lah, market is very good. So kita pun dah ada lebih kurang dalam 40 orang agent seluruh Malaysia ni. So berkembang lah. So memang orang kata yalah, dari sebenarnya mula-mula tak cadang pun nak masuk consumer punya market ni. So kita nak pergi kepada B2B punya segmen kan. So business to business kan. Tapi bila tengok consumer, yalah, bila COVID kan, so semua orang switch kan, cari. Bila COVID ni kita tak boleh pergi overseas, kita tak boleh jumpa klien kita, nak communicate sebagainya. Jadi usahawan nak kena kreatif. So macam saya sendiri pun, kita pun tanggungkan sikit staff kan. So kita punya overhead pun tinggi untuk staff kita. Jadi kita nak kena buat switch tu cepat. Jadi itu yang switch cepat-cepat, pergi buat packaging sendiri, buat consumer punya produk. Alhamdulillah
So hari ini ni kita boleh orang kata berbanggalah dengan kita punya produk tu. So dulu kita bakar untuk hasilkan energi. Hari ini kita guna untuk kucing kita. So bila kucing tu dah membuang kat situ, dia punya serbuk-serbuk tu boleh guna untuk baja pula. So maksudnya dia dah ada orang kata selain untuk pasir kucing, boleh guna pula untuk baja. Jadi inilah USSB tu. Jadi berbekalkan pengalaman saya sendiri, kita pun ada printing services, kita pun buat event management, kita ada PA system, kita full set PA system dan sebagainya. So macam kahwin-kahwin punya event pun kita buat. Tapi dululah, sekarang ni dah kurang sikit. Business tu dah kurang sikit kita buat. So lebih fokus kepada kita punya main business. So by the way, sebab tu dari berbekalkan pengalaman-pengalaman ni lah, saya pun ramai juga kawan-kawan networking dalam industri ni. Kita pun sekarang tengah explore online business, kan, digital punya business, dan kita pun educate adik-adik kita ni, dedahkan mereka tentang online punya business ni, how big the opportunity tu, maksudnya betapa besar dia. Kalau diorang tak grab peluang ni sekarang, orang lain akan grab. So kalau dia tak grab peluangnya sekarang, orang lain akan grab. Macam mana orang sekadar ada kedai dekat eBay saja, tapi boleh jana pendapatan RM300,000 setiap bulan maintain, kan. Jadi memang rasanya memang kalau kita tak ambil peluang ni, kan, memang kita terlepas lah. Jadi itu yang kita nak educate. Kalau yalah sebagai usahawan-usahawan pun saya ingat, kalau tubers kan, so yang lama pun sebagainya pun kena ada backup plan juga. Macam saya sendiri pun walaupun kita ada kilang, kan, tapi kita kena ada backup plan. So backup plan tu which is sangat penting jugalah. So kalau kata pengurusan kewangan tadi kan, kita kena ada backup. So duit untuk gaji tak kacau, duit untuk investment dah memang ada, duit untuk ni memang ada. Jadi kita nak pastikan benda ni sustainable tu. So ni cabaran usahawan lah. Kalau dia dah ceburi dah 5 tahun kan, nak masuk tahun ke-10, macam saya dah 10 tahun, 11 tahun dah dalam bisnes kan. Jadi berasa macam yalah 11 tahun dalam bisnes ni, sebab habis-habis belajar je, kerja-kerja dengan orang, lepas tu rasa macam tak sesuai, pergi buat bisnes. Lepas tu memang yalah macam-macam lah kan. Cuma nak cerita hari ni, kita seronok juga bercakap dengan usahawan-usahawan hebat ni. Saya bangga ni kan, so dapat bercakap dengan anda semua. Sebelum ni kita jadi EM je, event manager je. Kita tengok jugalah kan, so macam mana orang sharing sebagainya kan. So which is kita respect sebagainya. Cuma bagi kami, kalau boleh kita sesuaikan pada zaman sekarang ni, peredaran zaman sekarang ni yang cepat berkembang maju. So saya lebih suka sebenarnya tubers-tubers sendiri yang boleh menyampaikan. So tuber-tuber yang dah ada pengalaman. Cuma mungkin nak menstrukturkan idea tu kan, nak menstrukturkan idea tu perlu skill sikit lah kan. So macam kami punya background, trainer-trainer semua memang certified PSMB lah, HRDF punya trainer kan. So kita belajar tentang adult learner kan, macam mana nak buat modul sebagainya. Jadi bila kita sendiri usahawan, kita sendiri berjumpa dengan usahawan, bergaul dengan usahawan, kami rasa lebih, orang kata okay, kita boleh cerita lah. So usahawan ni pertama basic tu kena betulkan kan. So kalau basic tu betul, kita rasa yalah semua orang nak money freedom kan. Saya sendiri pun nak money freedom, nak bayar semua hutang, tak nak ada hutang, tak nak pening kepala sebagainya kan. Dulu orang ajar saya, kalau nak bisnes ni pakai duit sendiri, okey, jangan berhutang. Dulu orang ajar saya macam tu, okey. Kemudian saya berkembang, okey, orang ajar saya pula kalau nak buat bisnes ni, nak pergi lebih besar, kena berhutang kan. Kena ambil cari grant, cari opportunity yang ada dan sebagainya, cari investment, investor, pelawa dengan kita. Jangan guna duit kita je kan, pakai duit orang lain juga. So benda tu berubah tau. Benda tu maksudnya dulu macam ni saja, sekarang dah macam ni. Jadi saya rasa sendiri grow tu. Saya ingat sahabat-sahabat kita berdua ni, Cik Khairi dengan Cik Saiful pun dapat rasa kan benda tu kan. Jadi bila kita fikir balik, so macam mana nak betulkan supaya setting minda kita ni tak sekadar hanya untuk duit semata kan. Sebab bila kita kata matlamat kita ni, kita nak bahagiakan mak ayah kita, nak bahagiakan orang-orang tersayang, isteri dan anak-anak kita. So kita buat ni untuk mereka, untuk diri kita juga kan. Tapi di akhirnya kita nak ke mana? Di akhirnya tu, yang matlamat mutlak tu, di akhirnya kita rasa kita sebenarnya kita nak pergi syurga kan. Kita nak pergi syurga, kita tak nak neraka. Betul tak? Mati masuk syurga. Jadi kita nak masuk syurga. Sebab apa nak masuk syurga kan? So kita nak masuk syurga tu sebab kita nak bahagia. Tapi yang kita tak sedar sebenarnya mungkin kita masuk syurga tu kita nak jumpa pencipta kita, Khalik kan. So bagi saya yang ni yang paling penting kan. So mana pun kita pergi, jauh mana pun kita pergi, duit banyak mana pun dalam akaun kita, tapi kalau asas ni tak ada, so yang tu saya rasa terkilan lah kalau kita tak boleh betulkan. Jadi better kita bermula dengan asas ni, dan saya yakin dan percaya semua orang kena ada basic yang sama. So bila basic tu sama,
dia akan bentuklah attitude, cara dalam diri sebagainya. Inilah saya nampak karakter-karakter hebat ni kan. Bukan senang tau nak menjual barang-barang kan. Bila jatuh bisnes nak kena jual, let go everything semua. It's not easy. Saya pun pernah rasa benda tu kan. So macam mana nangisnya, macam mana sedihnya melepaskan sesuatu yang kita sangat-sangat sayang kan, sangat-sangat suka, ataupun kita terpaksa berhentikan pekerja kita sebab kita tak mampu nak bayar gaji kan. Jadi benda tu saya pernah rasa kan, saya rasa pernah kena tipu orang bukan sikit, berjuta-juta ringgit. Jadi benda ni kena, yalah, bila kita rasa sendiri kita tahu kan. Jadi nak macam mana nak bangkit balik tu satu cerita lain pula kan. Nak bangkit balik tu kan, nak pulih balik kan, it's not easy. Kita pernah sampai satu tahap tiba-tiba kita kena tipu kan sebab terlampau percaya, jatuh balik tahap yang kita bermula tu, nak naik balik sikit-sikit memang it's not easy. So benda ni lah kot kita bawa dalam program kali ni, Saiful dan juga Khairi. So kita nak adik-adik kita kan, so sahabat-sahabat dalam ni semua jadi usahawan yang berjaya dengan basic yang betul. Basic yang betul. So kita harap tu lah, kalau kita nanti boleh jumpa get long kan, mana tahu boleh jumpa dekat kafe Khairi kan. Kafe Khairi tadi kan, sambil-sambil bincang-bincang. Tuan Zaim dekat mana tuan? Saya base dekat Sarjana Putra. Rumah saya kat Sarjana Putra. Office kat Equine je, dekat Puchong ni. So nanti boleh roger-roger lah, insya-Allah. Kenapa saya tanya sebab macam ni tuan? Saya mungkin ada some collaboration yang saya nampak saya boleh collaborate dengan tuan kalau tuan still dalam bidang and then still practice dalam consultation ni lah. Sebab baru ni kita meeting dengan ASN. So kita diberi kepercayaan lah untuk develop skill and talent dengan career opportunity untuk bekas-bekas atlet ni. So I see like something yang we can contribute kepada ASN punya atlet lah. Mungkin ada sebab baru ni kita ada meeting dengan ASN. Okay. So dia minta kita construct satu modul untuk, sebab ASN ni dia bahagian yang atlet punya development. So bila atlet-atlet ni dah habis bersukan, dah habis contribute kepada negara, so apa yang kita boleh buat dengan diorang? Mungkin diorang tak didedahkan macam mana nak kerja, apa yang diorang boleh buat dengan skill diorang. So dekat situ I have to touch up something lah. Okay, kita boleh bagi skill-skill, kita ajar skill-skill kepada diorang, kita ajar soft skill, cara bercakap, anything, so that they can have their own career pathway lah bila dah habis dengan ASN. Terima kasih banyak semua. Saya doakan lah semoga adik-adik saya ni berjaya kan. Saya gembira, saya bangga kan. So teruskan usaha tu, jangan mengaku kalah Khairi kan. Walaupun memang diuji tak apa kan. So memang tu biasalah dalam bisnes kan. Sekejap kita loss, sekejap kita untung. Tapi insya-Allah saya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan berjaya terus sukses dengan bisnes yang dibuat. Okey Saiful, okey. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih banyak luangkan masa. Okey, mohon maaf sebab ambil masa lama dah ni kan. Tapi it's very good, very nice to know you guys. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.